Dan Nabi Idris katanya bersahabat baik dengan Sayyidina Israel, diangkat naik ke syurga dan kemudian dia tak mau keluar lagi daripada syurga dalam riwayat tersebut. Lalu dia dicabut nyawa di sana dan kemudian baik, Nabi Idris alaihissalam namanya Akhnuq. Ini nama beliau. Dan dikatakan beliau bernama Idris. Kenapa? Likasrati dirasatihi fi as-suhuf. Karena banyaknya beliau membaca dalam suhuf. Jadi kerana ada turun suhuf. Kalau kata sebelum tu Nabi Allah Syith, maka ada turun juga suhuf kepada Nabi Syith. Jadi banyaknya beliau membaca suhuf menyebabkan beliau digelar dengan Idris. Darasa Idris. Darasa Idris. Yani likasrati dirasatihi fil suhuf. Likasrati dirasatihi, daripada perkataan dirasah tadi ini jadi Idris. Dan Allah mengutuskan Nabi Allah Idris kepada Bani Qabil. Kepada Bani Qabil. Dan Nabi Idris juga ada suhuf maknanya. Nabi Idris ada lebih kurang 30 sahifah. Suhuf yang macam lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah wahyu kepada Nabi Idris alaihissalam. Dan beliau adalah orang pertama yang menjahit dengan menggunakan tangan beliau sendiri. Yang ini menjahit kain katun dan seumpamanya dan memakai kain katun. Itu dia. Dia orang pertama. Dan karena sebelum daripada Nabi Idris, semua mereka memakai dengan pakaian bulu binatang. Dan juga memakai kulit binatang. Nabi Idris yang mula menjumpai teknik untuk membuat katun. Dan dikatakan manusia sebelum zaman Nabi lagi, sebelum zaman Sayyidina Idris, yalbasuna al-urdiyah bila khiyatah. Mereka memakai baju tanpa dijahit. Ianya sekadar dia macam balut saja di badan. Macam tu. Jadi bila mana diciptakan dengan alat untuk menjahit, maka orang ramai mula memakai pakaian yang melalui jahitan. Dan Sayyidina Idris ketika mana menjahit, setiap kali dimasukkan jarum, dia akan bertasbih. Dia akan berzikir. Bayangkan berapa banyak yang beliau zikir dan wirid pada ketika itu, waktu ketika menjahit. Jadi ini boleh jadi panduan kepada tukang-tukang jahit. Sambil jahit, sambil wirid. Sambil tu tekan tu. Tek tu. Allah. Tu Allah tu macam dengan terkejut pula tu, kan? Sambil berjalan tu, Allah. Sebut Allah. Selalu. InsyaAllah. Sambil jahit pun jadi wali. Dan Sayyidina Idris alaihissalam menjahit dengan upah. Sebut dalam kitab, sebut menjahit dengan upah. Sayyidina Idris kalau menjahit tidak zikir, kalau dia terlupa, tengah-tengah tu jahit tu terlupa nak wirid waktu tu, dia akan buka balik ikatan tu. Dia akan buka balik, ulang balik, masukkan balik tempat sebut dia. Kita kata, wih, lebih-lebih. Tak lebih-lebih ni. Lebih-lebih tu kita, sebab kita ni memang jadi pemalas yang tidak wirid pun. Sebab tu tak sama, no? Tak sama keadaan orang tadi. Al-Imam Ahmad satu hari duduk, datang seorang lelaki tanya soalan. Dia kata, wahai Imam, saya ni nak menjahit, dia kata. Tengah menjahit, tiba-tiba lalu waktu tengah malam, pakai lampu saya dekat balkoni. Balkoni ni macam ni. Balkoni. Duduk. Taklah lampu, taklah lilin, ataupun taklah pelita tu. Pelita tu tak habis minyak dia. Terpadam, tengah duduk jahit. Tiba-tiba lalu pelita daripada polis kerajaan pada waktu tersebut. Polis bawa zaman dulu, polis bawa dia lah. Tuslik mana ada zaman tu. Nama Imam Ahmad. Jadi bawa pelita. Macam obor tu. Bila bawa lalu tu, yang lalu tu polis. Gajinya daripada kerajaan waktu tu. Jadi macam mana dia kata. Dan saya terjahit pada waktu tu menggunakan lampu tersebut. Saya nak buat macam mana? Imam Ahmad tengok dia. Imam tanya, kamu siapa? Kata dia, saya fulanah, perempuan. Adik kepada Bishrul Hafi. Sayyidina Bishrul Hafi, wali besar.
Sayyidina Bishru Al-Hafi. Jadi kata Imam Ahmad, min baitikum kharajaz zuhud. Daripada rumah kalian lah keluarnya zuhud. Zuhud ni daripada rumah kalian, keluarga kalian lah adanya zuhud. Buka balik ikatan tersebut. Jahitan tadi buka balik. Jangan jahit guna lampu orang lain. Dah. Kenapa? Kerana warak. Ada seorang lelaki menjumpa Imam Ahmad. Lepas tu tanya soalan, wahai Imam, saya pergi ke pasar beli ikan. Kemudian saya bayar duit, dia balut ikan saya tadi dengan ketah. Saya nak kena bayar ke ketah tu? Saya beli ikan, bukan beli ketah. Nampak tak? Macam kita pergi kedai lah, beli gula, bukan beli plastik tu. Nak kena bayar kali ke plastik tu? Nak kena tanya kat kata kedai, kau tuan, saya beli gula sekilo. Lepas tu plastik ni kira sekali ke ni? Kena kira sekali dia tu tak boleh. Dia buat kemas. Nah, so kira plastik. Dia kata saya beli ikan, bukan beli kertas plastik balut tu. Jadi saya nak buat macam mana? Saya nak kena buka balik ke plastik tu bagi dekat dia, kerana saya tak bayar yang tu. Nak kena pergi hantar balik ke? Ke saya nak buat macam mana? Imam Ahmad kata, tu suruh buat tahu lah. Nah. Itu dah jadi uruf dah manusia. Kalau beli itu dia balut sekali itu dia kira sekali lah dengan keuntungan pas semua kali kalau dia nak kira. Terus dia buat tahu. Kenapa Imam Ahmad jawab tadi ni dengan tengok, tanya dan kemudian suruh dibuka balik. Hak kawan ni Imam Ahmad kata suruh buat tahu. Kerana tak sama kedudukan. Yang pertama, tanya kerana warak. Yang kedua, tanya kerana takalluf. Buat warak. Nak tunjuk kata dia ada kedudukan, kata-kata. Imam Ahmad kata suruh buat tahu. Sayyidina Idris, Nabi min Anbiya'illah. Dan kalau beliau keluarkan balik tadi kerana tidak wirid pada waktu tersebut, ada sya'nuh. Itu kedudukan beliau. Kan kedudukannya kita. Dan Nabi Allah Idris kalau menjahit dengan ujrah, dengan upah. Di sini dalil kata boleh ambil upah. Nah, jadi beliau bukan buat lillah, maksudnya kata, ini kalau mai kat Nabi takkan Nabi pun nak ambil upah kot, belanja lah sikit sekala. Dia kira kot tu. Dan ni kerja. Dan di sini menunjukkan kata Nabi juga bekerja. Dan beliau tidak makan melainkan dengan hasil kerjaan beliau. Saya bila baca macam ni, jadi tak kena buka kedai pula lah kot, no? Hebat. Jadi beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pen. Nabi Idris juga orang pertama yang menulis dengan pen. Dan orang yang pertama menulis suhuf. Suhuf ni inilah lembaran ayat-ayat suci Allah tadi. Dan orang pertama yang mengetahui falak dan mengetahui ilmu hisab, ilmu matematik. Dan orang pertama yang beramal dengan ilmu kimia. Nabi Idris amal dengan kimia. Dan orang pertama yang alim dalam ilmu perubatan, tib, dan berbicara tentang tib. Maksudnya Nabi Idris ni saintis agung. Bukan orang biasa. Kamu biasa lah dari Nabi, you know. Itu pun dah cukup lah. Nabi hebat, you know? Dan dalam ilmu berkenaan dengan dalam botanical, beliau adalah orang yang intahat riasatuhu fi an-nabatat. Dalam ilmu berkaitan dengan pokok-pokok tumbuhan ni, botanical, beliau adalah orang yang paling alim dalam ilmu tersebut. Itu dia. Dari sini orang-orang yang nak mengaji bahagian tumbuh-tumbuhan ni boleh tawassul dengan Nabi Allah Idris AS. Dengan moga diberikan oleh Allah dengan ilmu tersebut. Dan diberikan juga oleh Allah kepada beliau dengan asrar al-huruf. Ilmu asrar al-huruf. Rahsia-rahsia huruf. Setiap huruf dia ada rahsia dia. Kenapa ulama sufi kalau dia di dalam peradaban Turki Utsmaniyah gunakan huruf waw untuk menunjukkan kepada ketawadukan. Itu cincin dia ada huruf waw. Itu kalau kata ni mengaji ni dia ada ilmu dipanggil wafak. Ya faham? Ni ada orang kadang-kadang dia dengar wafak ni je dia tulis jadi macam allergic. Seolah macam ni sihir dan seumpama. Sabar dulu. Sabar. Jangan kalut sangat. Kita kalau tak tahu satu benda, jangan hantam semua benda. Tamam? Ada sebahagian yang wafak tadi memang digunakan untuk sihir, tapi ada sebahagian digunakan oleh para awliya bukan untuk sihir, sebagai simbol. Dan dalam tu terkumpul sir. Seperti keluarga Al-Haddad, kalau di Hadramut digunakan hak
Lepas tu tulis 115. Itu kalau dia tulis di cincin, dibawa, seolah bawa semua keturunan adat. Tanpa perlu tulis nama mereka semua. Bagi isyarat. Dengan isyarat hak tu saja jadi. Jadi kalau masuk dalam hutan, kalau pergi dalam dakwah, maksudnya tu dibawa sekali dengan asrar keluarga dan juga para wali daripada Al-Haddad. Maksud Sidi Abdullah Alawi Al-Haddad dan semua keluarga Al-Haddad pada waktu itu. Maaf. Jadi semua huruf ada asrarnya. Dan ini yang mengetahui ilmu asrar tadi adalah Sayyidina Idris alaihissalam. Dan Sayyidina Idris tinggal di mana? Tinggal di Sa'id, Misra. Ini di hujung Mesir. Di Sa'id. Kurang 1,000 km daripada Kahirah. Benda Sa'id. Dan kata dalam riwayat disebutkan kata beliau pernah bertemu dengan Nabi Allah Syis. Dan Nabi Syis adalah datuk beliau. Moyang beliau yang lebih kurang dalam 20 tahun. Dia bagi. Jaddu jaddihi 20 sanah. Dia kata. Maksudnya Nabi Syis ni adalah datuk moyang beliau. Yang beliau sempat bertemu dengan Nabi Syis, duduk dengan Nabi Syis 20 tahun. Duduk dengan Nabi Syis 20 tahun. Dan itu datuk beliau. Dan bila mana umur Sayyidina Idris alaihissalam 365 tahun, Allah mengangkat Nabi Idris ke langit dan dicabut nyawa Nabi Idris di langit. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat beliau ke tempat yang tertinggi. Tamam? Itu makna ayat tadi. Ada sebahagian kata makna tu ayat tadi maknanya ada yang lain daripada itu. Dalam surah Maryam ayat 57. Dan Nabi Idris katanya bersahabat baik dengan Sayyidina Israel, diangkat naik ke syurga dan kemudian dia tak mau keluar lagi daripada syurga dalam riwayat tersebut. Lalu dia dicabut nyawa di sana dan kemudian kembali hidup balik di sana. Dan kata ulama, Nabi Idris alaihissalam Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Dan kalau ikut dalam riwayat ni, beliau telah wafat kemudian hidup kembali dengan jasadnya sekali. Di mana? Di langit. Atau ada 2 Nabi di langit dan 2 Nabi di bumi. 2 Nabi di langit, Nabi Allah Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan 2 di bumi, Nabi Allah Ilyas dengan Nabi Allah Khadir alaihissalam. Dan kedua-dua mereka Nabi-Nabi tersebut pernah ditemui oleh para ahlullah. Mereka pernah bertemu dengan Nabi-Nabi tadi. Dan bertemu secara jaga pun, tengok depan mata, nampak jelas wajahnya. Tak ada yang dirupakan dengan bentuk yang tertentu ataupun dengan rupa orang-orang yang pelbagai. Dan ada satu tanda pada Nabi Khidir yang dia tak akan berubah walaupun dia berubah pun dengan bentuk muka yang pelbagai. Ada satu tempat yang dia tak akan berubah tempat tersebut. Tempat tu kekal. Sebagian kata di mata dia, sebagian kata di tangan dia.